Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Wahidah binti Muhsin daripada BA16. Jadinya saya ingin membentangkan dua assignment, iaitu assignment 1 berkaitan dengan liberalism dan yang kedua adalah ulasan artikel. Di bawah liberalism kita ada kapitalism. Di bawah kapitalism pula ada perjudian. Okey, apa kaitan liberalism, kapitalism dan perjudian ini? Seperti yang kita tahu, liberal adalah satu kebebasan. Kemudian kapitalism pula adalah ekonomi bebas. Pengaruh liberalism dalam isu perjudian. Ianya adalah pengaruh daripada ideologi Amerika iaitu perusahaan bebas dan campur tangan liberal dalam pasaran. Seterusnya adalah konsep judi. Perjudian dapat dikenali dengan mempertaruhkan sesuatu dengan sengaja iaitu sesuatu harta yang bernilai dengan berharap kepada perkara yang belum tentu ada hasilnya. Seterusnya adalah punca perjudian. Okey, punca perjudian ini adalah berlaku apabila petaruh tidak berpuas hati dengan apa yang mereka raih. Yang seterusnya adalah ramai golongan yang mula tertekan dengan hidup mereka. Contohnya golongan yang miskin. Kebanyakan mereka akan mula terlibat dengan perjudian ini. Yang terakhir adalah jemputan rakan baik ataupun percubaan secara suka-suka sahaja yang menyebabkan berlakunya perjudian ini. Terusnya adalah kesan-kesan perjudian. Mula berlakunya pelbagai kesalahan jenayah dalam masyarakat. Yang kedua adalah berlakunya pembaziran, di mana harta yang digunakan boleh saja digunakan untuk perkara-perkara yang lebih penting. Yang terakhir berlakunya konflik rumah tangga sehingga menyebabkan berlakunya penderaan dan banyak lagi perkara-perkara jenayah rumah tangga. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kaedah penyebaran judi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman teknologi ini, perjudian mula beralih kepada perjudian atas talian. Pengusaha judi mula menyebarkan dan melakukan promosi di internet dan media sosial untuk menarik sesiapa sahaja yang berada di ruang-ruang tersebut. Seterusnya adalah pandangan tokoh-tokoh agama dunia terhadap perjudian ini. Bagi Kristian Protestan, ia adalah ancaman bagi masyarakat. Kemudian mematikan kepentingan kepentingan moral, sosial, ekonomi dan sebagainya. Bagi Buddha Ortodoks pula, ia menjauhkan diri daripada jalan pembentukan rohani yang benar. Kemudian bagi Islam pula, Allah melarang sekeras-kerasnya aktiviti perjudian kerana sekadar mencuba nasib tanpa tahu rugi ataupun untung. Banyak agama yang melarang kegiatan perjudian ini. Seterusnya adalah sejarah perkembangan judi. Masyarakat Yunani dan Rom pada tahun 3500 Masihi gemar bermain astragali iaitu judi kuno. Kemudian kasino dan rumah judi mula wujud sekitar abad yang ke-17 dan mula menjadi kebiasaan pada abad ke-20. Kemudian munculnya perjudian sebagai industri yang sah sehingga ia merebak kepada masyarakat pada hari ini. Yang terakhir sekali adalah cabaran menghadapi kegiatan judi dalam kehidupan moden ini. Jadinya cabarannya ialah pusat internet yang mula disalahgunakan untuk melakukan aktiviti-aktiviti perjudian. Kemudian, perjudian menerusi internet telah menjadi sebuah industri yang pesat berkembang. Yang terakhir sekali adalah pemimpin yang kurang serius menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan perjudian. Seterusnya kita beralih kepada ulasan artikel. Artikel yang saya petik adalah cabaran dakwah Islam di era cyber yang diterbitkan pada 2002 oleh Zulkifli Abdul Ghani. Baiklah, bagi pengenalan penulis dan pemikirannya, beliau adalah Prof. Madya Dr. Zulkifli bin Abdul Ghani. Beliau telah dilahirkan di Bukit Besar, Kedah. Beliau telah mengeluarkan dalam 17 buah buku dan 30 buah artikel dalam jurnal-jurnal antarabangsa dan juga jurnal-jurnal tempatan. Beliau berkelulusan PhD dalam dakwah komunikasi dan media Islam di Universiti Edinburgh. Sebelum itu, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana muda, dakwah dan kepimpinan di UKM. Pemikiran beliau berusulkan Islam dan juga media. Baiklah, komentar artikel dan penulisan-penulisannya
ia berkaitan dengan cabaran yang dihadapi para pendakwah pada zaman cyber ini. Informasi yang berkaitan teknologi dan juga kaedah dakwah menggunakan teknologi. Karya lain yang telah dihasilkan beliau adalah Kerjaya Wanita Islam dalam bidang penyiaran, cabaran dan prospek. Kemudian beliau juga telah mengeluarkan artikel dalam bahasa Inggeris iaitu The Uniformity of Broadcast Media in the Muslim World During the Age of Globalization. Ringkasan artikel ianya berkaitan dengan cabaran dakwah pada zaman cyber dengan kemunculan pelbagai perkara yang baru di era moden ini. Cabaran pertama yang diceritakan oleh penulis adalah komunikasi dakwah di ruang cyber. Yang kedua adalah akses lambatkan maklumat. Yang ketiga adalah mauduk dakwah yang perlu diserap dalam teknologi baru. Seterusnya, isu yang ada dalam artikel ini adalah perlunya diwujudkan pendidikan dalam memahamkan manusia tentang agama dengan melakukan usaha memberi informasi kepada mereka. Penambahan informasi yang terlalu banyak sehingga kan maklumat yang diperoleh ada yang tidak sahih. Yang terakhir adalah berlakunya usaha yang mempergiatkan pemindahan mauduk dakwah ke dalam teknologi baru. Isu yang menarik di dalam artikel ini adalah berkaitan dengan komunikasi dakwah di ruang cyber, di mana penulis menerangkan beberapa kaedah untuk memberi informasi yang berkaitan Islam kepada masyarakat luar. Penulis juga menerangkan tentang akses maklumat yang banyak sehingga ada juga maklumat yang tidak sahih disebarkan di ruang cyber. Bagi kekuatan, kelemahan dan sumbangan pula. Bagi kekuatan, hujah yang lengkap kerana ianya telah didatangkan dengan hujah-hujah daripada pengkaji dan penulis daripada artikel lain. Kemudian bagi kelemahan pula, ada perkataan yang tidak mudah difahami seperti cyberis. Jika dicari di mana-mana ruangan internet serta kamus dewan, maksud cyberis tidak membawa apa-apa maksud. Jadinya penulis perlulah memberikan maksud yang perlulah menjelaskan apakah maksud cyberis itu. Okey, bagi sumbangan pula, ia memberi sumbangan kepada pendakwah untuk menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. Okey, bagi ulasan ataupun kritikan, pengkaji menyokong penulis menekankan agar Muslim yang berada di alam cyber perlu mempunyai informasi yang asas agar mereka dapat menapis dahulu sebarang informasi sebelum mereka mencedok informasi tersebut. Seterusnya adalah pengkaji agak kurang menyokong di mana tindakan penulis yang hanya menekankan para pendakwah, sedangkan penulis perlu juga menekankan pihak-pihak yang berkaitan seperti pihak yang berkuasa boleh mengenakan tindakan undang-undang terhadap penyebaran maklumat yang tidak sahih. Terutama sekali adalah yang memesongkan akidah umat Islam. Yang terakhir sekali adalah maklumat yang diperoleh daripada pendidikan Islam yang disampaikan secara formal mampu menyaring maklumat adalah kurang tepat. Kerana ada juga sekolah yang kurang menekankan tentang pendidikan Islam secara formal ini. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada impak kepada pengkaji. Okey, maklumat yang berada di ruangan internet ini perlulah disaring terlebih dahulu. Kemudian komunikasi dakwah di alam cyber ini hendaklah mula bersaing agar orang awam memperoleh sesuatu pandangan itu berpandukan wahyu dan bukan semata-mata akal. Baiklah, maklumat yang baru diperolehi oleh pengkaji adalah maksud dakwah daripada segi epistemologi, di mana dihubungkan dengan makna rabbah ilallah yang bererti bagi memenuhi kehendak Allah, ruang yang menyebarkan kesejahteraan dan memberi kebahagiaan kepada manusia ialah kemuncak bagi semua usaha dalam komunikasi dakwah. Yang seterusnya adalah peningkatan kandungan internet pada tahun 1994 sehingga tahun 1998, iaitu 700% secara tahunan. Namun banyak laman-laman yang mula didirikan setiap hari, iaitu 4,000 laman sesawang yang telah terpapar di World Wide Web, iaitu lebih dikenali sebagai www. Kemudian masyarakat Islam yang berada di United Kingdom mengambil satu langkah di mana mereka mula mengeluarkan senarai panduan yang telah dimuatkan dengan laman-laman web yang dapat menyediakan kebaikan khasnya kepada umat Islam. Hal ini
dilakukan agar maklumat yang diterima sahih dan bukannya maklumat yang tidak benar. Seterusnya kita bergerak kepada cadangan. Cadangan daripada pekaji iaitu cadangan dari sudut perkataan. Penulis hendaklah memberi penjelasan bagi perkataan-perkataan yang digunakan beliau kerana ada perkataan-perkataan yang tidak boleh dijelaskan oleh kamus-kamus yang dicetak ataupun kamus-kamus di atas talian. Seterusnya adalah cadangan dari sudut mempersembahkan data. Data itu perlulah menarik iaitu dalam bentuk visual kerana ada beberapa pembaca yang merasakan artikel ini tidak menarik kerana persembahan data tersebut dipersembahkan dalam bentuk tulisan semata-mata. Sebagai rumusan ataupun kesimpulan, pekaji telah meneliti beberapa isu-isu yang berkaitan dalam artikel yang dikeluarkan oleh penulis. Segala isu yang dibangkitkan amatlah bermanfaat dan cadangan-cadangan beliau dikritikkan oleh para pendakwah pada masa kini, iaitu memasuki segala platform baru, iaitu teknologi-teknologi baru pada hari ini untuk menyebarkan dakwah. Itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.